Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال سبحنا تركنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dan nikmatnya yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan pada kita dan panjang umur kita lagi, lebih lagi di bulan yang sangat mubarak, penuh dengan keberkatan. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, lebih lagi dia dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang dikatakan al-mubarak, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wala yanbaghi an yukhdamaka asy-syaitan wa yaqulu laka azhilul khaffa wa la tudahin fihi fa inna asy-syaitan abada yastajarrul humqa ila syarri fi ma'ridil khair fala takum dahhatan lisyaitan fa innahu yastajiru fa izharuka al-haq hasanun ma'al man yuqtaluhu minka wa dhalika bi tariqin nasihati fil haqiqati la bi tariqil mu'arah wal nasihati siratun wa hayhatun wa yuhtaju fiha ila ta'allufin wa illa sarat fadihatan wa sarat fasaduha akthara min salahiha. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, artinya jangan sayugianya bahawa jangan memperdayakan akan dikau oleh syaitan. Berkata ia syaitan bagimu, nyata olehmu akan kebenaranmu, dan jangan engkau lemah di dalam menyatakan kebenaranmu itu. Maka jangan engkau ikut akan perkataan syaitan di dalam yang demikian itu. Maka kerana bahawasanya syaitan itu selama-lamanya ia hendak menghela, yakni menarik, nak mengajak orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebajikan. Maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi syaitan dan tempat kesukaannya syaitan. Kerana bahawasanya syaitan itu memberani akan dikau, maka kerana menyatakan akan kebenaran itu, iaitu jadi baik serta orang yang menerima daripadamu itu akan perkataanmu, dan yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat pada hakikatnya, bukannya dengan jalan berbatah. Dan bagi nasihat itu sirah, yakni perkataan yang lemah lembut, dan berkehendak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus. Dan jika tiada demikian itu, nescaya jadilah nyata kejahatan, dan adalah binasanya itu terlebih banyak daripada baginya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, antaranya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali ni kita sudah tahu bahawasanya hebat dalam ilmu adat,
sehingga Al-Imam Abu Hasan Al-Syazili rahimahullahu ta'ala menggelarkan Imam Syafi'i, Imam Ghazali ini Al-Adabul Ulia, adab yang paling tinggi. Imam Ghazali ni di sebuah ilmu adab ni dia memang cukup tinggilah. Sebab itulah bagi ilmu tasawuf digelar sebagai Imam Ghazali ni Hujjatul Islam bagi ilmu tasawuf. Kerana Imam Ghazali ni hebat, sehingga ada di kalangan para ulama menyatakan kalau ada orang yang mencela Imam Ghazali, maka kamu kena cepat-cepat lari, jangan dengar, walaupun dia tu hebat dalam bidang apa-apa, hadis ke apa ke, tiba-tiba mengkritik Imam Ghazali, kata uduh-uduh, jangan dengar. Kerana Imam Ghazali ni Al-Adabul Ulia, adab dia sangat tinggi. Seperti mana Imam Ghazali menyatakan dalam kitab ini yang dinakal oleh Syekh Abdul Somad Falimbani, Imam Ghazali kata apa? Jangan sayu kiranya bahawa jangan engkau terpedaya oleh syaitan. Imam Ghazali kata iaitu kalau boleh engkau jangan terpedaya dengan syaitan. Sebab syaitan ni, dia ni tipu daya dia halus, dia cukup halus. Bahkan ulama kata tipu daya syaitan ni dia lebih tajam daripada mata jarum lagi. Mata jarum tu, kalau mata jarum tu dia tajam, kita cocok isi kita masuk selalu sebab tajam. Maka syaitan ni, tipu daya syaitan ni lebih daripada itu lagi. Nampak baik tapi hakikatnya iaitu hakikatnya diperdayakan oleh syaitan. Itu misal mudah seperti mana Syekh Ibn Athaillah menyatakan seorang tu kadang-kadang dia puasa sunat tu bagus dah, dia puasa sunat tu bagus, tapi dengan sebab puasa sunat lah kadang-kadang dia sembahyang 5 waktu tu jadi lewat. Bila orang tanya sebab apa sembahyang 5 waktu tu lewat, dia kata Allah, saya puasa hari ni Isnin Khamis. Maka diri kamu berpuasa pada Isnin Khamis itu melewatkan sembahyang fardu itu, itulah tipu daya. Maka segitulah kata Imam Ibn Athaillah, syaitan dia memperdayakan benda-benda yang nampak zahir baik tapi hakikatnya terpedaya. Itu di antaranya. Sebab tu Imam Ghazali kata jangan. Kita masih lagi dalam bab membicara berkaitan dengan lidah. Imam Ghazali kata kalau boleh jangan kamu terpedaya oleh syaitan. Berkata ia bagimu, nyata olehmu akan kebenaran, dan jangan engkau lemah di dalam menyatakan kebenaran itu. Syaitan ni dia bisik kok telinga kita. Dia bisik kok telinga kita seperti mana dia bisik pada waktu subuh. Dia uli kita. Dia ratik kita lailun tawilun farqub, malam masih panjang lagi, malam masih panjang lagi. Gitulah syaitan. Bila waktu pagi, seorang anak Adam ni bila waktu pagi, waktu subuh ni syaitan duk uli begitulah. Syaitan kata lailun tawilun farqub, malam masih panjang lagi, tidurlah dengan nyenyak. Awal lagi baru pukul 5. Awal lagi baru pukul 5.30. Kita pun kata oh ya juga. Syaitan duk bisik telinga dia. Awal lagi pukul 6 adalah bahan subuh gajah. Itu lailang panggil syaitan. Dia duk ulik pada telinga kita. Begitu juga orang-orang yang dalam percakapan ni, orang dalam ada keilmuan ini, syaitan dia akan mari juga. Syaitan akan katakan kepada dia, nyatakan kebenaranmu. Jangan kau lemah dalam menyatakan kebenaran. Mu kena tegur orang ini. Jangan mudah tegur. Perkataanmu, kalau mu tegur dia, nampak mu pandai kat situ. Tak boleh. Kamu kena tegur dia ni. Syaitan dia mari, syaitan kata, awak belajar juga, awak kena tegurlah dia. Awak jangan biar begitu saja dia. Kalau awak tak tegur dia, apa guna awak belajar? Ataupun orang panggil awak ni hebat dalam bidang fiqh, dalam bidang apa lagi, tasawuf, dalam bidang tajwid, apa lagi. Kalau awak tak tegur dia ni, komalah awak. Syaitan mari ikut telinga dia tu. Lalu syaitan kata jangan kamu lemah.
Maka kata Imam Ghazali, maka jangan kau ikut akan perkataan syaitan di dalam yang demikian itu. Kalau mari ikut telinga kita, kita nak tegur seseorang, kita nak beri nasihat pada seseorang, kalau mari atas jalan nak menyatakan kebenaran kita, nak tunjuk kita pandai, nak ataupun nak takut melemahkan kita, takut orang kata dia itu siapa dak tegur ni lemah, ataupun orang kata pada dia nak menyatakan kebenaran, nak menyatakan kepandaian dia itu. Maka kalau ada perasaan begitu, maka jangan kamu ikut yang demikian itu, kata Imam Ghazali. Sebab tipu daya syaitan ini cukup halus. Kerana bahawa syaitan itu selama-lamanya ia hendak mengajak orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebajikan. Jadi syaitan ni dia sentiasa nak mengajak orang yang kurang akal, orang yang kurang cerdik. Orang yang kurang akal ni panggil kurang akal ni sebab cara dia tegur tu tak kena, itu panggil kurang akal. Nanti disebut di bawah lagi. Tu cara kita nak menasihat orang. Maka Imam Ghazali kata cara orang tak pandai nasihat orang ni, itu panggil orang kurang akal. Kerana orang yang kurang akal ni syaitan nak ajak dia iaitu kepada kejahatan di dalam tempat kebajikan. Itu nampak comel dah cara nasihat tu, cara tegur tu, tapi di dalam kejahatan, di dalam kebaikan itu diselimuti dengan kejahatan. Niat yang tidak baik, niat untuk menjatuhkan maruah, niat untuk menjatuhkan nama. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi syaitan. Imam Ghazali kata kalau boleh janganlah. Syaitan ni dia mempermainkan kamu. Jangan kamu dipermainkan oleh tempat syaitan dan tempat kesukaannya syaitan. Syaitan suka begitu. Cara kita tegur orang, nasihat orang, cara kita nak menyatakan kebenaran kita, kita nak tunjuk kita pandai, itu adalah permainan syaitan. Kerana bahawasanya syaitan itu memberanikan akan dikau. Syaitan atau dalam hati dia tu berani. Dia kadang-kadang dia tidak berani juga. Dia tak berani juga. Kalau aku tegur kan, dia main gitu. Tapi syaitan atau dalam dada dia tu berani. Kamu kena nyatakan kebenaran kamu, baru kenapa kamu pandai sikit. Itu syaitan mempermainkan. Maka kerana menyatakan kebenaran itu jadi baik serta orang menerima daripadamu, kamu kena nyatalah kebenaran. Syaitan kata kalau kamu tak tegur dia, kamu tak beri nasihat tu pada dia tu, iaitu biar orang nampak kamu ni seorang menerima, iaitu akan kebenaran ni. Tu syaitan kata, iaitu jadilah baik serta syaitan duk bisik. Syaitan kata kalau mu tegur dia ada kebaikan dia juga, gini. Tu tapi hati dia, niat dia lain. Niat dia bukan untuk ikhlas dalam nak memberi nasihat. Itu tapi kerana nak tunjuk kepandaian dia, nak tunjuk dia ni hebat, dia ni ahli dalam bidang sesuatu. Dia zahir juga. Walaupun dia tak berani, tapi syaitan bagi dalam hati dia, mu kena berani sebab kamu ni, syaitan kata bukan ahli dalam bidang sesuatu, bukan pandai. Itu di antaranya. Itu sebab itulah saya ingat Tuan Guru Haji Hashim, dia kata kalau kita pandai dalam bidang ilmu nahwu sorof, kerana ilmu bahasa Arab ni yang paling payah di antaranya ilmu sorof, nahwu, badik, bayang ni, ilmu alat, ilmu nak baca baris hitak tu. Kalau tak ada baris, nak buh gana, nak letak gana, alhamdulillah, dia kan nak baca alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tu kerana sebab apa baca alhamdu, kerana hamada itu diidafah dengan Allah, lalu dikatakan sebagai alhamdu. Dia asalnya hamada tapi Allah mari duduk situ, lafaz Allah mari situ, jadi kita baca alhamdu. Dan sebab apa baca alhamdu? Sebab di situ menunjukkan dia di ibtidaiyah, dia rafa' dengan ibtida', dengan kata permulaan, sehingga kita letak dhammah. Jadi Tuan Guru Haji Hashim nyata kat arwah, dia kata
Allah dirham, dia kata iaitu kalau kita pandailah bidang nahwu, ilmu barang payah ni, jangan kita menunjukkan kita pandai. Kita orang baca baris tu sikit, kita kata dia ni baca tak betul baris tu. Salah kalau kaedah bahasa Arab tu. Walaupun kita pandai, tapi jangan tunjuk. Kerana ilmu nahwu ni ilmu suatu dalam bidang payah. Jangan kita rasa aku seorang je pandai ilmu tajwid ni, aku seorang je pandai ilmu nahwu, aku seorang pandai ni. Jangan. Kerana dia memusnahkan diri seseorang itu. Lebih lagi ilmu dalam bahasa Arab. Jadi kita kena rasa suatu perkara sebutan ataupun salah baris dan sebagainya itu mungkin dia tersilap dan tersalah. Itu kerana ni takut tipu daya syaitan. Syaitan akan mari ni tipu daya, na'udzubillah min zalik. Ini paling bahaya. Qala musannifu rahimahullahu taala, dan yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat pada hakikatnya, bukan dengan jalan berbatah. Jadi Imam Ghazali kata yang demikian itu, demikian nak mensuruh orang menerima suatu kebaikan, kebenaran ini mesti dengan jalan nasihat, bukan jalan berbatah. Kalau cara kita nasihat orang, cara kita tegur orang, cara tak betul, lalu kita marah orang. Cara kita tak betul, kita nasihat orang, kita tegur orang tak betul. Bila orang marah, orang tegur kita balik, orang beri pandangan balik, kita pula jadi nak marah. Kita nak marah, siapa silap? Kita yang silap. Sebab nasihat ataupun teguran itu bukan cara dia. Itu yang disebutnya, bukan jalan nasihat pada hakikatnya. Dengan jalan berbatah, menyebabkan jadi batah pula, jadi satu perdebatan pula, begini. Tak boleh. Guru saya kata begini, hak ni kata guru saya kata begini, hak ni kata guru saya kata begini. Jadi perbadahan ataupun perbatahan. Dan bagi nasihat itu sirah, itu suatu lafaz, yakni perkataan yang lemah lembut dan berkehendak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus. Dan jika tiada yang demikian itu, jadi cara nasihat ni Imam Ghazali ajar, walin nasihati siratun wahid. Nasihat ini suatu sirah, suatu lafaz yang berkehendak kepada ila talaqtufi, ila kepada lemah lembut. Kita nasihat orang tu, nak tahu nasihat itu sesuatu itu, teguran itu nasihat ataupun sebaliknya, nak tahu ialah, kata Imam Ghazali, ialah perkataan yang lemah lembut. Pergi nasihat orang, kita nak nasihat orang, nak nasihat anak-anak muda misalnya kata, kita tawang ataupun puang muda-muda, nampak tak pakai tudung, kita temek gini, tak betul ni, pakai yang ni comel hak gini. Tak boleh kita mari, apalah kamu ni pakai yang kamu tak tahu, dosa ke neraka bagimu. Tu tak betul, nasihat cara kasar. Maka begitu juga dalam bidang apa sekalipun, cara nasihat kena cara halus. Cara halus, jangan cara yang selain dari halus. Cara kasar, kerana dan berkehendak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus, itu nasihat tu. Dan jika tiada yang demikian itu, jika nasihat itu, teguran itu bukan cara nasihat, mari-mari kita kata, awak ni apalah, azan saat ni tak betul, apalah, macam mu'allah. Saya cerita dulu-dulu di masjid Kubang, Kuala Kerai, tu depan mata saya sendiri, saya tengok. Dia kata, demo ni azan macam mu'allah. Apa? Dah berderu orang tengok. Tu kawan ni orang sedap juga, orang kerja tapi pecen dah lah. Malu muka ni. Dia tegur, macam mu'allah dia beri. Ni banyak lagi lah cara tu. Jadi kawan ni merah. Apa hari ni saya tanya kawan tu biasa duduk pergi masjid tu, macam mana dah tu, orang sekian-sekian tu, tak mari sekarang dah, tak mari dah mari dah nasihat tu, cara tu tak betul. Main kata mu'allah, mu'allah ni Allah pun disebut Allah. Kawan tu tak sebutlah
Allah, tapi apa sebut Allah, tapi sebut Allah. Cuma ada perkataan-perkataan yang lain, dia lemah situ. Itu atas kemampuan dia lah. Mari kawan dia ni, yang dia ni pandai lah sikit. Dia ni selalu belajar panggil. Dia panggil mu'allah. Kawan tu terasalah. Itu dia antaranya. Jadi tak boleh. Selain daripada perkataan itu, Imam Ghazali kata dia memberi suatu tegur yang tidak baik, dan adam binasa itu terlebih baik daripada baginya. Dan adalah binasa itu terlebih banyak, bukan cara nak nasihat, nak tegur, comel dah, tapi kena tengok mudarat ke binasa ataupun sebaliknya. Takut kita nasihat cara tak betul, cara kita beri teguran tak betul, menyebabkan jadi mudarat. Ini Imam Ghazali suruh seorang itu berfikir. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa man khalata mutafaqqihata hadal asr al-ghalib ala tab'i al-mira'u wal jidalul wa asl alayhi samtu ila إذ ألقى إليهم علماء السوء إن ذلك هو الفضل وأن القدرة على محاجة ولا المجادلة والمناقشة هو الذي يتمدح به ففر منهم فرارك من الأسد. Artinya, ni kata-kata Imam Ghazali ni, kalau kita renung, kita hayati, memang betul sungguh kata Imam Ghazali ni. Artinya, barang siapa bercampur dengan orang yang baru belajar ilmu fiqh pada masa ini, nescaya ghaliklah atas tabiatnya itu berbatah-batah pada membicarakan masalah ilmu dan menjalani perkataan dan mencela perkataan orang, dan susah atasnya diam kerana menjatuhkan kepadanya oleh ulama alim yang jahat. Bahawasanya demikian itu jadi kelebihan dan kemegahan, dan bukan kuasa atas mendirikan dalil, dan kuasa atas membatahi akan perkataan orang, dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu yang dapat kepujian dengan dia. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu seperti kamu lari al-asad daripada harimau, iaitu daripada harimau. Tuan Musannif rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali kata, yang dinakal oleh Syekh Abdul Samad Al-Libani dalam syarah dengan Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali kata, barang siapa bercampur dengan orang yang baru nak belajar ilmu fiqh ni, ilmu fiqh ni maksudnya tak kira lah, bukan ilmu fiqh saja. Tu guru arwah Tuan Guru Haji Rahim, dia kata orang baru belajar. Orang baru belajar, misalnya dia baru belajar ilmu fiqh, dia baru belajar bab semayang, bab cara semayang betul. Yang pokcik ni belajar semayang, bab ambil air semayang ni lama dah pokcik ni belajar. Cuma hari tu ada salah silap. Dia kata, pokcik, dah betul pokcik ambil air semayang begitu, dak sah tu macam mana? Tu dia baru belajar. Itu begitu juga dalam bidang ilmu tajwid, begitu juga. Kadang-kadang dia baru belajar ilmu tajwid, dia baru pandai sebutan lafaz gini. Bila ada orang baca tu, tak betul, tak betul awak baca ni, awak kena baca tu dah tu tebal ataupun gini awak kena baca waladdallin. Kita kata tak betul, waladdallin tu kena ada jabarah. Dok saya mengaji dengan guru saya begitu, sedangkan dia baru belajar ilmu tajwid. Dia kata lim tu waladdallin, kena gitu saja. Guru saya ni hebat dalam bidang tajwid, dia kata. Tu bila kita kata tak kira bidang tajwid pun, tapi lim di situ kena waladdallin, kena jabarah. Jabarah tu perkataan bukit di situ, maksudnya dia kena ada lendung. Waladdallin, kena ada jabarah. Dia kata dok saya belajar begitu. Lalu bila dia tidak boleh menerima tegur orang, lalu dia tegur orang lain pula.
Dia kata saya dengar awak ni baca begini. Ataupun dia mari khabar orang, dia kata saya ni dengar dia baca tu tak betul. Tak betul saya baca. Saya belajar ilmu tajwid, guru saya kata begini gini. Tak betul. Tengok. Ini orang yang baru terjun dalam ilmu fiqh, orang yang baru terjun dalam ilmu tajwid, baru mempelajari mengenali ilmu-ilmu tasawuf ataupun ilmu fiqh, ilmu tajwid, hati-hati. Ini bahaya. Dia akan, Allah Ta'ala akan uji. Allah Ta'ala akan uji pada diri dia, berasa tak selesa. Sebab dia belajar begitu, dia berasa orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Hak betul ya saja. Itu bahaya. Ni ujian kata Imam Ghazali, orang yang baru mempelajari ilmu fiqh. Begitulah. Tu saya ingat dulu begitu, memang begitu. Bila kita perhati dulu, kita duduk pondok dulu, zaman muda-muda kita dulu, duduk pondok dulu. Ni tu dah zaman budak-budak dulu. Bila kita orang lama dah mengaji situ, tapi bila pelajar baru mari ni, dia baru kenal sedikit ilmu fiqh, ilmu tajwid ni, dia mula dah. Dia kata saya tak boleh ikut dia ni, dia semayang ni, ataupun dia sebut lafaz perkataan tu tak kena baris ni. Dia baru pelajari. Tapi bila dia tegur, ada seorang hamba Allah kawan tu, orang Selangor, kena atas kepala dia balik. Sebab dia orang panggil, dalam kita mempelajari ilmu ni untuk melepas fardul ain. Fardul ain kita ni hak tu hak pertama sekali. Bahkan arwah tuan guru Ajrahi yang mengaji kitab ni, dia kata bila kita baru belajar dalam bidang fiqh ke apa, kita tengok kepada anak isteri kita dulu. Kita tengok pada anak isteri kita, anak isteri kita pandai ke tak fiqh, anak isteri kita pandai ke tak tajwid. Daripada kita dok kata hak ni iman ni tak betul, iman ni hak ni betul, iman ni imam masjid ni tak sedap baca, imam surah ni tak sedap baca, iman ni begini. Tu kita dok kata iman ni. Anak isteri kita tu pandai ke tak tajwid? Kalau pandai alhamdulillah. Kalau tak pandai, kita wajib mengajar dia ni. Ini berkaitan yang disebut oleh Al-Imam Syautani, Al-Imam Khatib Syarbini li Abi Syuja' dalam kitab fiqh, ada perbahasan dia dalam berkaitan dengan nasihat, dalam bita'alluf, dalam memberi nasihat yang halus. Itu betul. Imam Ghazali kata begini. Imam Ghazali kata, pada masa nescaya ghalib, nescaya akan biasa atas tabiat itu berbatah. Itu orang yang baru pelajari ilmu fiqh ke ilmu tajwid ke ilmu apa ke dalam berkaitan ilmu agama ni, dia akan ghalib berbatah. Hak ni tak betul, hak ni betul, hak ni gini. Tu dia akan korek habis. Ni tak cara ni. Tu dan pada membicarakan masalah ilmu, dan mencela perkataan orang, dia mulalah perkataan orang. Dia kata dia tu cakap ni, mula. Dan susah atasnya diam. Dia tak senang duduk diam. Ada saja nak tegur orang, ni tak betul, hak ni betul, hak ni tak betul, hak ni gini. Itu yang disebut Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kerana menjatuhkan kepadanya orang alim yang alim jahat. Jadi atasnya nasihat ni, iaitu orang alim yang jahat ni, dia akan lahir ni sifat-sifat yang demikian ini ni, iaitu jadi kelebihan dan kemegahan. Tujuan dia sebut begitu tu, hak ni dah betul nak khabar dia ni, dia mengaji, dia pandai, dia bijak, tu supaya orang tengok dia, hebat juga saudara ni. Tu dan bawa kuasa atas mendirikan dalil. Itu baru tegur sikit tu. Kalau orang tanya lagi, dia pasti boleh bagi dalil-dalil. Ini bahaya. Ini semua penyakit yang dicerita oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kuasa atas membatahi akan perkataan orang. Dan cara dia suka berbatah tu, dia nak khabar dia ni, iaitu kuasa atas membatah perkataan orang. Kalau orang kata gini, dia jawab gini. Orang kata gini, jawab gini. Dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu. Dan dia pula kuasa atas menjawab perkataan orang. Kalau orang kata betul dah ni, gini, dia sifatnya begini, ni gini. Tu dan iaitu yang dapat kepujian dengan dia. Tujuan dia kata gitu, nak suruh orang kata dia ni pandai, bijak dalam bidang sesuatu ni. Na'udzubillah.
penyakit. Batulah ilmu ni, dia ilmu ni man salata tariqam yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqam ila jannah. Barang siapa yang menuju untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, jawapan dia mudah, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, nescaya Allah Taala akan mudah dia ke jalan ke syurga. Itu jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ada penyakit-penyakit gini dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah ni, ada penyakit gini, ni bahaya. Bukan jadi sahalah, sebaliknya jadi perkataan itu payah untuk dia nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka ini. Kalau kamu berjumpa jenis orang jenis, ni orang ni tak betul, orang ni betul, orang ni tajwid tak betul, orang ni fiqh tak betul, orang ni gini. Kalau jenis orang suka kritik-kritik orang ni, cara zahir ataupun kalau jumpa jenis orang yang lari lah. Lari maksudnya bukan nak tegar, maksudnya soal yang mana lah. Tu jenis dia dah suka tegar orang. Itu kata Imam Ghazali. Lari-lari tu seperti mana? Seperti kamu lari pada harimau sampai tahap tu. Sebab takut kita jadi punah. Kita kata begini, dia jawab begini. Kita kata begini, dia jawab begini. Dia nak menunjuk dia ni pandai bidang sesuatu ilmu tu. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau Muqabalah Imam An-Nawawi menyatakan kalau dia tegar tu, dia benar-benar pelajari sungguh, dia tegar cara seorang, dia kata begini, saya belajar begini, tak tahulah pandangan macam mana. Saya belajar ni gini, sebutan dia begini, ataupun saya belajar fiqh ni, kau jadi gini, kau qadim ni dia begini, saya dengar lah, wallahu a'lam lah, cuma nak tahu betul atau tidak. Begini, itu lain. Itu lain kalau cara dia gitu. Tapi kalau cara jadi semua Ghazali, hak ni tak betul, hak ni gini, hak ni sebut tam gini-gini. Tu. Sebab itulah Imam Nawawi kata, Imam Nawawi dia bahas lagi perkataan-perkataan para iaitu sahabat Nabi seperti Abdullah bin Abbas, iaitu bukan perkataan berkaitan dengan berbatas saja di mazhab fiqh saja. Imam Nawawi tambah wali tajwidi, berkaitan ilmu tajwid. Ilmu tajwid lah ramai orang kritik orang, ini bahaya, kalau tak betul sungguh tu lain lah. Ni habis, na'udzubillah, ni bahaya, ni penyakit. Kalau bimbang takut jatuh pada penyakit, maka membinasakan. Bukan kau molek, kau teruk. Na'udzubillah min zalik. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kelima, engkau peliharakan lidahmu daripada menyucikan akan dirimu dan memuji akan dia, kerana firman Allah Taala, fala wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Engkau peliharakan lidahmu. Kelima, engkau peliharakanlah. Kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pagi ini menjadi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan majlis ilmu kita ini digandeng oleh Allah SWT menjadi amal soleh yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini dulu, wallahu a'lam. Azza syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa aqina bit taqwa wa jibna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.